Allah, Allah, Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين والمشايخ والوالدين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah. Hari ni temannya saya mohon maaf lah, hari ni kita mula lewat sikit sebabkan masa sempit sangat. Sebab ada hal sikit. InsyaAllah kita pun saya nak ni lah, saya minta izin untuk kita kalau boleh mula kelas kita pada pukul 8 suku pagi. 8 suku pagi sebab masa kata apa pack sangat. Kalau nak mula awal pun mungkin sebelum selepas subuh tu mustahil lah sebab kita ada hal masing-masing kan. Kalau nak mula paling lewat pun mungkin 8 ataupun 8 suku lah. Sebab masa di antara pukul 7 ke pukul 8 tu saya terpaksa menguruskan anak untuk dia pergi ke taska dia. Jadi saya mohon maaf, kita akan mula pada pukul 8 suku pagi lah setiap hari Senin sampai hari Khamis, InsyaAllah. Boleh lah. Baik. Hari ini kita insyaAllah akan masuk pada babul azkar fil ashril awal min Dhul Hijjah, mengenai zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada 10 hari pertama, pada 10 hari Zulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Imam Nawawi mendatangkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ila akhir al-ayah. Daripada ayat surah Al-Hajj ayat 28 yang bermaksud wa yazkuru ismallah, dan mereka mengingati Allah, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang tertentu. Kata para ulama, hari tertentu ni seperti mana kata qala Ibn Abbas wa Syafi'i wal jumhur, hiya ayyamul ashri, iaitu hari 10 yang pertama ini di bulan Zulhijjah. Itu pendapat jumhur, kebanyakan para ulama.
termasuk juga Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan ianya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ini ada beberapa pendapat di kalangan di sisi para ulama. Lebih kurang ada 6 pendapat seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Ada 6 pendapat. Pada ayam maklumat tu apa maksudnya? Itu hari-hari yang tertentu. Tapi kebanyakannya mengatakan iaitu hari-hari di bulan Zulhijjah. 3 pendapat yang pertama, 3 pendapat pertama mengatakan ianya adalah hari tasyrik. Ini hari yang ke-11, ke-12, ke-13. Itu 3 pendapat yang pertama. Manakala pendapat yang keempat mengatakannya adalah 10 hari yang pertama ataupun 10 hari yang pertama lah, seperti mana kata Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari mengatakan adalah 10 hari yang pertama ataupun 9 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Pendapat yang kelima mengatakannya adalah 5 hari yang pertama. Ini 5 hari saja. 5 hari saja, iaitu bermula daripada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni ialah pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Itu betul saja, iaitu 5 hari. Itu pendapat kedua. Pendapat kedua bagi Abu Saleh yang meriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas ni ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tadi iaitu pendapat yang mengatakan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Pendapat yang kedua bagi Sayyidina Ibn Abbas iaitu 5 hari di bulan Zulhijjah, iaitu bermula daripada 8 Zulhijjah. Bermula daripada 8 Zulhijjah. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang ke-6, 3 hari saja. 3 hari saja, iaitu bermula pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Itu pendapat bagi Sayyidina Imam Malik bin Anas. Tapi pendapat jumhur mengatakannya adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Itu pendapat di antaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri. Pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri. Baik. Wa'lam annahu yustahabbu al-iktsar min al-azkar fi hadha al-'ashr ziyadatan 'ala ghairihi. Kata Imam Nawawi, annahu yustahabbu al-iktsar, dianjurkan untuk memperbanyakkan, menggandakan zikir-zikir fi hadha al-'ashr, pada 10 hari yang pertama ni, ziyadatan 'ala ghairihi, yani menggandakan lagi, tambah lagi berbanding hari-hari yang lain, hari-hari biasa yang lain. Wa yustahabbu min dhalika fi yaumi Arafah aktsara min baqil 'ashr, dan digalakkan lagi, dianjurkan lagi untuk memperbanyakkan zikir, menggandakan zikir pada hari Arafah. Pada hari Arafah berbanding hari-hari yang lain di bulan 10 hari yang pertama tersebut. Yang ini maksudnya hari Arafah tersebut lagi digalakkan untuk memperbanyakkan, menggandakan zikir. Baik. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis. Qala rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Dalam riwayat yang lain mungkin ada sakit ataupun gugur. Mungkin ini riwayat yang ini, tapi saya tengok dalam saya cek balik dalam Sahih Bukhari, mengatakan mal 'amalu fi ayyamil 'ashri, disebut al-'ashri tersebut. Mungkin dalam cetakan ni dia jatuh, ataupun mungkin ini riwayat dia. Kalau ada siapa cetakan yang lain selain pada Darul Minhaj, tolong tengok. Mungkin mal 'amalu fi ayyamil 'ashri, mungkin ada disebut al-'ashri tersebut. Tapi dalam riwayat cetakan Darul Minhaj ni dia sebut mal 'amalu fi ayyamin, tak disebutkan al-'ashri tersebut. Mal 'amalu fi ayyamin afdalu
أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء هذا لفظ رواية البخاري وهو صحيح. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin," tidaklah amalan yang dilakukan pada 10. Kalau ayam ni sebut ayam pada hari-hari sajalah, tak disebutkan 10 tersebut. Tapi syarah, para ulama syarahkan, tidaklah amalan yang dilakukan pada 10 hari di bulan Zulhijjah afdalu minha fi hadhihi, lebih baik daripada ini. Kemudian para sahabat tanya, qalu wal jihad fi sabilillah. Maksudnya Nabi kata amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ni lebih baik berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian sahabat bertanya, walaupun jihad fi sabilillah, maksudnya para sahabat menganggap berjihad di jalan Allah ni lebih afdal berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, walal jihad, walaupun jihad sekalipun tidak akan menandingi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ni. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi, melainkan seorang lelaki yang yukhatiru, yang mempertaruhkan nyawanya, bi nafsihi wa malihi, dan juga harta bendanya, falam yarja' bi syai'in, dan dia tidak akan pulang ke ini selepas peperangan tersebut, selepas berjihad di jalan Allah tersebut, falam yarja' bi syai'in, dia tidak akan pulang dengan apa-apa pun. Kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, lafaz ni dia ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Sama ada lelaki tersebut dia pulang ke rumah dia selepas peperangan tersebut tanpa pulang dengan harta benda dia. Dia menang tapi dia tak pulang dengan apa-apa harta benda pun. Itu pendapat ataupun kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Imam Ibn Battal lagi, kemungkinan lelaki tersebut dia tak pulang ke rumah dia. Sebabkan apa? Sebab dia digunakan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tersebutlah jihad lelaki tersebut lebih baik ataupun menyamai dengan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu maksud daripada berdasarkan daripada syarahan daripada para ulama. Maksudnya di sini amalan ketaatan, amalan ibadah yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ni lebih baik dilakukan, yakni maksudnya mendapat pahala yang berganda-ganda berbanding dengan amalan yang dilakukan pada hari-hari yang lain, hari-hari yang biasa yang lain. Hadza lafdhu riwayat al-Bukhari wa huwa sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Baik. Wa fi riwayat at-Tirmidzi ma min ayamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Dalam riwayat riwayat Imam Tirmidzi, ma min ayamin al-amal salih, tidaklah hari-hari yang dilakukan amalan soleh padanya, ahabbu ila Allah Ta'ala, lebih disukai oleh Allah Ta'ala, min hadhihi al-ayyam al-'ashr, berbanding daripada hari 10 di bulan Zulhijjah ni. Pada riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi ni disebutkan secara jelas ayyamil 'ashr, yakni 10 hari. Wa fi riwayat Abi Dawud mislu hadhihi, dalam riwayat Imam Abi Dawud juga sama dengan lafaz yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, illa annahu qala, kecuali ada tambahan padanya, ataupun ada apa, illa annahu qala min hadhihi al-ayyam, tidak disebutkan al-'ashri, yakni al-'ashra. Itu berbeza sikit, berbeza lafaz sedikit dalam riwayat Sunan Abi Dawud tersebut.
قال ورويناه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد الصحيحين قال فيه ما العمل في أيام أفضل من العمل في 10 ذي الحجة قيل ولا الجهاد وذكر تمامه. Dalam riwayat Musnad ataupun Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahihain, dengan sanad daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, beliau menyebutkan sama dengan lafaz mal amalu fi ayyamin afdalu min al amali fi 10 Dzulhijjah. Dia sebutkan secara jelas di bulan Dzulhijjah tersebut. Kemudian qila wal jihad, sambungan daripada lafaz sama dengan hadis yang kita bacakan tadi. Wa fi riwayatin 10 al-adha, dalam riwayat yang lain 10 al-adha, yakni 10 hari yang ada padanya al-adha, yakni sembelihan, yakni bulan di bulan Dzulhijjah. Qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala khairu ad-du'a du'a'u yaumi 'Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dha'af at-Tirmidzi. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan Tirmizi daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi 'Arafah, sebaik-baik doa doa yang dibacakan pada hari Arafah. Kata para ulama, disebabkan doa pada waktu tersebut sangat mustajab, sangat mustajab. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, apa yang aku bacakan, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyun min qabli, dan para nabi sebelum aku, mereka mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pada hari Arafah, ini para nabi dan juga para anbiya yang lain. Dan zikir tersebut, dia, kita kalau tengok secara literalnya, dia adalah zikir ataupun sana. Sana ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-Imam Sufyan ibn Uyainah pernah ditanya, apakah doa yang terbaik yang boleh saya ucapkan, yang saya boleh bacakan pada hari Arafah ni? Kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah menjawab, zikir tersebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lelaki tersebut tanyalah, itu bukan doa, itu adalah sana, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sufyan ibn Uyainah menjawab, sana tersebut bermaksud pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah berbentuk doa. Seolah-olah macam kita ibaratkan seseorang tersebut kalau dia nak minta kepada bos dia, dia akan puji-puji dulu bos dia dulu. Kata, bos lah orang yang paling baik di dunia, bos orang yang paling handsome dan sebagainya. Maksudnya puji tersebut dia ada tujuan dia ada hajat dia, dan dengan mudahnya bos tersebut akan memperkenankan permintaan dia tersebut. Itu diibaratkan zikir tersebut, sana tersebut adalah ta'rid bit talab. Ta'rid bit talab maksudnya dia zikir yang berbentuk pujian yang berbentuk permintaan, doa. Dan kata sebagian para ulama lagi, kemungkinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut zikir tersebut dianggap sebagai doa berdasarkan sebuah hadis qudsi, iaitu man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan berzikir, dengan mengingatiku, daripada meminta-minta kepadaku, daripada berdoa kepadaku,
a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin, aku akan bagi lebih baik, lebih afdal berbanding daripada orang yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku. Itu hadis kursi, hadis yang sahih. Maksud di sini zikir, siapa yang berzikir lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia terlupa untuk berdoa, untuk meminta hajat dia, maka Allah Taala akan beri lebih baik, lebih afdal berbanding dengan permintaan dia. Kemungkinan maksud tersebut, ihtimal di situ. Tapi kata para ulama, apa-apa juga doa yang kita nak minta pada hari Arafah tersebut, kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak terhad kepada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita nak ikut sunnah baginda Nabi SAW, itulah yang lebih afdal lah. Itulah yang lebih afdal. Baik, dha'af at-Tirmizi, dan hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh Imam at-Tirmizi. Kemudian qala wa rawainahu fi Muwatta' al-Imam Malik bi isnad mursal wa bi nuqsan fi lafzihi wa lafzuhu afdalud du'a yawma Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan juga daripada kitab Muwatta' al-Imam Malik dengan sanad-sanad yang mursal. Hadis yang mursal ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i, dan tabi'i tersebut tidak menyebut perawi, iaitu di kalangan para sahabat. Ini dia seolah-olah dia meriwayatkan daripada baginda Nabi SAW. Cuma dia tak bertemu dengan Nabi SAW sebab dia tabi'i. Dia tidak menyebut nama sahabat tersebut. Itu sebab tu dinamakan sebagai sanad yang mursal ataupun hadis yang mursal. Dan hadis yang mursal ni dia ada perbezaan ataupun para ulama khilaf tentang penerimaan hadis yang mursal. Sebahagian menerima dan sebahagian lagi menolak. Dan sebagai kata Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, hadis mursal ni diterima berdasarkan beberapa syarat lah. Beberapa syarat tersebut kita boleh tengoklah dalam perbahasan ulum hadis. Wa bi nuqsan fi lafzihi, dan ada kekurangan daripada lafaz berbanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tersebut. Wa lafzuhu afdalud du'a yaum Arafah, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, iaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa balaghana an Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum annahu ra'a sa'ilan yas'alu an-nas yawm Arafah faqala ya ajiz fi hadha al-yawm yus'al ghayru Allah azza wa jalla. Wa balaghana, dan telah sampai kepada kami satu cerita. Ini daripada Salim, satu riwayat daripada Salim Ibn Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhum, yakni cucu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, yakni anak kepada Sayyidina Ibn Umar. Ini beliau, yakni Salim, daripada Salim lah. Beliau melihat seorang lelaki yang meminta-minta, maksudnya dia minta sedekah pada hari Arafah. Dia minta sedekah pada orang ramai pada hari Arafah tersebut. Kemudian Salim menyebut, bertegur dia, ya ajiz, wahai orang yang lemah, wahai pemalas, fi hadzal yawm yas'alu ghairullah azza wa jalla, ini pada hari ini kamu minta selain pada Allah. Satu bentuk keheranan daripada Salim. Ini pada hari tersebut, satu waktu yang sangat mulia, sangat dimustajabkan doa, kamu minta selain pada Allah, maka tak selayaknya lah, maka tak selayaknya untuk kita pada waktu yang mulia tersebut kita meminta-minta ataupun minta-minta lah, minta daripada orang, daripada makhluk, berbanding dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya di sini para ulama salaf dan khalaf sangat menuntut, sangat mengambil berat, sangat mengambil perhatian
tentang waktu-waktu yang mustajabnya doa. وقال البخاري في صحيحه كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, adapun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi Mina, yani pada semasa mabit di Mina tersebut, Sayyidina Umar bertakbir, takbir fi qubbatihi, pada di khemah dia. Wa yasma'uhu ahlul masjid, dan didengari takbir tersebut oleh orang yang berada di masjid. Wa yukabbirun, dan mereka pun turut sama mengikut takbir yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja min takbiran, dan diikuti juga mereka yang berada di aswaq, di pasar-pasar, untuk sama-sama bertakbir, sehinggalah di kawasan Mina tersebut bergema dengan laungan takbir. Qala al-Bukhari wa kana Ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-'ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima. Dan kata Imam Bukhari lagi, adapun Sayyidina Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibn Umar, dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujan ila as-suq, ketika mana mereka keluar menuju ke pasar, fi ayyamil ashri, pada 10 hari yang pertama, ini Zulhijjah, yukabbiran, mereka akan melaungkan takbir, wa yukabbirun nas bi takbirihima, dan mereka akan manusia, orang ramai yang mendengari takbir tersebut akan turut bertakbir bersama-sama. Maksud di sini, pada 10 hari yang pertama Zulhijjah ni sangat digalakkan untuk kita memenuhi dengan zikir-zikir, dengan amalan ketaatan, amalan ibadah yang lain, yang terutamanya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf, dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, sehinggalah ke zaman sekarang. Baik, itu selesai. Kita jelas apa yang patut diamalkan ataupun dibacakan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Babul azkar al-masyru'ah fil kusuf, ini zikir-zikir yang dilakukan, yang patut diamalkan, dibacakan, ini pada kusuf, ini pada waktu gerhana. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin, InsyaAllah pada pukul 8 suku kita